Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas kita, kelas online hari ini. Walaupun tak ramai pelajar masuk, yang ada Tengku Haris, Adam dengan Haikal Hazri. Tiga orang ni sangat mantap. Okay. Jadi hari ini, sebenarnya kita punya tajuk, kita punya pembelajaran dah habis. Dah habis. Jadi hari ini, Ustaz nak ulang sedikit tajuk pembelajaran kita yang dah lepas-lepas, yang awal tahun yang itu kita belajar supaya ingat semula apa yang kita belajar. Kan? Okay. Jadi Ustaz mulakan dengan bidang fiqh lah. Ustaz nak habiskan dalam bidang fiqh ni. Dia kata kat sini apa nak, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Okey. Tak ada kat sini. Ni kat depan je. Kat sini lah. Okey. Ini kita nak masuk sikit je. Tajuk sikit je. Tajuk konsep ibadah dan jenis hukum. Okey. Konsep ibadah dan jenis hukum. Ada dua je. Kalau sempat nanti Ustaz nak masuk bab taharah. Bab bersuci. Pertama sekali bab air lah. Bab air. Okey. Jadi apa dia ibadah? Yang kita selalu panggil sebut-sebut ibadah ni, apa benda ibadah ni kan? Kau tak beribadah ke? Kau tak buat ibadah ke? Apa pula ibadah ni Ustaz? Kan? Okay. Ibadah ialah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya ni kan. Ada ibadah ialah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cakap jom kita beribadah kepada Allah, jom kita tunduk patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah pula ialah semua perkataan dan perbuatan zahir. Semua perkataan dan perbuatan zahir. Apa dia yang zahir? Yang nampak. Perkataan yang nampak, perbuatan yang nampak, ataupun batin, ataupun yang tak nampak. Contohnya niat. Itu yang tak nampak lah. Mana ada orang nampak niat. Contohnya apa lagi? Yang dalam hati itu yang tak nampak. Yang disukai dan diradai oleh Allah. Maksudnya perbuatan, perkataan. Kalau kita cakap baik, Allah suka. Kalau kita cakap buruk, Allah tak suka. Kan? Kalau kita cakap baik, itu perkataan baik itu pun dikira sebagai satu ibadah. Itu perkataan. Perbuatan, tolong orang. Kita pergi angkat barang orang. Kalau kita sepak orang, itu bukan ibadah lah. Okay. Itu perbuatan, perkataan yang Allah suka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dalam ayat Al-Quran, surah Az-Zuriyat, ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jin. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah tak jadikan jin dan manusia kecuali yang Allah jadikan jin dan manusia ini untuk apa? Tujuannya untuk kat sini. Untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Jadi kalau kita tak tunduk dan tak patuh kepada perintah Allah tu, maksudnya kita dah melawan tujuan apa Allah jadikan kita di dunia. Okay. Jadi di ibadah ni dia ada dua. Ibadah ni ada dua jenis lah. Ibadah ni terbagi kepada dua jenis. Yang pertama ibadah khusus. Yang kedua ibadah umum. Kalau kita berlari, berpeluh. Tu Allah suka tak perkataan perbuatan berlari tu. Berkeluh-peluh, sehat. Itu pun kalau kita niat kerana Allah, kita nak sehat, itu dikira sebagai satu ibadah. Kalau kita makan nasi, dapat tenaga nanti kita nak sembahyang. Itu pun makan tadi pun dikira sebagai satu
ibadah. Itu dalam termasuk ibadah umum. Ibadah ada dua jenis. Kan ibadah ada dua jenis. Yang pertama ibadah khusus. Apa dia ibadah khusus? Ibadah yang telah Allah tetapkan. Ibadah yang Allah telah tetapkan ataupun yang ditetapkan oleh syariat Islam dari segi cara, rukun dan syarat serta tidak boleh diubah. Contohnya solat, puasa, zakat dan haji. Ini ibadah khusus lah. Yang Islam ni dah telah tetapkan macam mana cara nak buat, macam mana ibadah itu sah, macam mana apa yang perlu ada pada ibadah tersebut. Ini ibadah khusus seperti solat. Tak bolehlah kita solat lain. Sebab solat ni caranya dah ditentukan oleh syariat Islam. Islam dah tentukan macam mana cara nak solat. Kan? Seperti puasa. Puasa. Ada cara, ada masa, ada sah, ada batal, zakat dan haji. Okey, itu contoh ibadah khusus. Apalagi ibadah-ibadah yang telah Allah tetapkan. Okey, ibadah-ibadah umum ialah ibadah yang meliputi segala aspek kehidupan manusia. Kehidupan sama ada yang berkaitan dengan hubungan manusia sama manusia atau makhluk lain dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya makan, minum, berniaga dan bekerja. Okey. Jadi Ustaz dah terangkan tadi dekat atas, ibadah ialah semua perkataan dan perbuatan sama ada zahir dan batin yang Allah redai. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini, semua percakapan, semua perbuatan, semua perlakuan hati yang baik, kita rasa ini baik, itu dikira sebagai ibadah, iaitu ibadah umum. Sebab kalau makan, kenapa makan? Kerana makan ni kan semua orang lain-lain. Cara makan lain, ada makan pakai sudu, ada makan pakai tangan kanan, ada makan pakai pijet, ada makan pakai pinggan terus, kan? Kan? Jadi makan ni semuanya ada lain-lain, tak sama. Tapi dikira sebagai perbuatan yang baik. Makan itu. Minum. Ada orang minum guna botol air, ada orang minum guna cawan, ada orang minum pakai plastik. Kan? Tapi kenapa dia nak minum? Kerana dia tujuan dia nak menghilangkan dahaga dan mendapatkan tenaga. Nak buat apa tenaga tu? Nak dibuat untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi minum itu pun dikira sebagai ibadah. Banyak lagi benda-benda dalam kehidupan seharian kita. Tidur. Contoh, tidur nak buat apa tidur? Tidur. Tidur besok nak dapatkan tenaga. Nak solat. Nak buat benda, nak bekerja. Jadi tidur itu pun, tidur tu baik. Kan? Tidur pun baik. Jadi tidur itu mendapat ibadah. Tidur dalam kelas tak baik lah. Kan? Jadi kenapa tidur dalam kelas tu tak baik? Kan tidur dalam kelas dia ada dua. Menuntut ilmu dengan tidur. Tidur ini adalah ibadah. Menuntut ilmu pun juga ibadah. Dua-dua ibadah. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik, yang lebih afdal adalah menuntut ilmu. Jadi mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah menuntut ilmu. Jadi tidur dalam menuntut ilmu itu tidaklah begitu baik. Jadi kalau masa belajar, korang tidur tak dikira ibadah. Okey. Jadi ada dua lah. Ibadah khusus dengan ibadah umum. Dah masuk ibadah ni, semua perbuatan manusia tadi tu yang dikira sebagai ibadah, kan? Ibadah perbuatan, perkataan atau hati, dia ada hukum dia. Tidak terlepas kepada 5 hukum. Kat sinilah jenis-jenis hukum. Semua tak terlepas. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita cakap, semua adalah perbuatan tadi, termasuk ada hukum dia yang kita kena tahu dalam kehidupan seharian. Okay. Hukum itu ada 5 jenis. Yang biasa kita sebut
hukum ada 5 jenis. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga harus, yang keempat makruh, yang kelima haram. Daripada hijau kat sini, daripada hijau ni, hijau, sunat, kepada hijau pekat, hijau muda, oranye, kuning, hingga terus merah. Merah ni tak boleh lah, biasa merah no entry, tak boleh buat lah. Ni je 5 je hukum. Yang ni tak ada. Sah, boleh ke tak boleh, itu bukan termasuk hukum. Apa hukum sembahyang, sunat, fardu subuh, boleh Ustaz. Bukanlah, hukum dia wajib. Makan suri, apa hukum dia? Tak boleh, itu bukan hukum. Yang hukumnya haram. Ni. Okay. Wajib ialah perkara yang mesti. Wajib ialah perkara yang mesti kita buat ataupun kita lakukan. Wajib mendapat pahala jika dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Kalau kita buat, kita dapat pahala lah. Kalau kita tinggal, kita berdosa. Maksudnya, mesti kita buat. Itu hukum wajib. Kalau tak buat, berdosa. Sunat. Sunat ni, kalau buat, dapat pahala. Kalau tinggal, tak berdosa. Itu sunat. Kalau buat, dapat pahala. Kalau tinggal, tidak berdosa. Yang tak selalu sebut, sunat adalah rugi. Sunat kalau buat kita untung, kalau tinggal kita rugi. Kalau contohlah kita nak berniaga, nak untung ke nak rugi? Nak berniaga ni, nak niaga. Mesti nak untung. Tak ada orang nak niaga nak rugi. Semuanya nak untung. Begitu juga dengan sunat. Harus ialah tidak berdosa jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Buat boleh, tak buat pun boleh. Itu contoh harus. Makan. Suka hatilah kau nak makan. Ustaz tak nak makan lagi. Tengku Azril tak nak makan lagi. Kau nak makan, makan dulu. Tak bolehlah paksa-paksa orang. Minum, tidur, berlari. Itu semua contoh-contoh harus. Makruh. Mendapat pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Kalau kita tak buat, kita dapat pahala. Kalau kita buat, tak berdosa. Contoh dalam wuduk tu, kita basuh tangan kat sini lah. Basuh tangan, basuh telinga. Kan? Kalau susah kesenang basuh telinga, tenang je. Buat je lah, apa susahnya. Basuh tangan. Sebelumnya, buat je lah. Kalau tak buat, kita rugilah. Dia makruh ni, dia macam sunat. Kalau kita buat, kita rugi. Kalau kita tinggalkan, kita untung. Kalau sunat, kalau kita buat, kita untung. Kalau kita tinggalkan, kita rugi. Dia terbalik dengan makruh. Okey, haram. Haram ialah mesti. Wajib dengan haram mesti. Wajib mesti buat. Haram mesti tinggal. Kalau buat berdosa, kalau tinggalkan, kita dapat pahala. Jadi ada 5 sahaja jenis hukum. 5 je jenis hukum. Tak boleh lebih. Kalau tanya, berapa jenis hukum? 5. Bukan 7, bukan 8. Boleh tak boleh, itu bukan jenis hukum. Itu kita nak cakap, ini tak boleh buat. Sebab apa? Sebab hukum dia haram. Ni tak boleh buat. Ni kena buat. Boleh buat. Sebab apa? Sebab hukum dia wajib. Jadi, hukum itu bukan boleh dan tak boleh. Setiap perbuatan manusia sama ada yang baik ataupun buruk akan diberi ganjaran dan dibalas dengan setimpal. Maksud firman Allah SWT dalam ayat 7 dan 8 surah Al-Zalzalah, siapa yang membuat kebajikan sebesar zarah akan dilihat dan buku catatan amalannya dilihat dalam buku catatan amalannya. Dan siapa yang membuat kejahatan sebesar zarah akan dilihat dalam buku catatan amalannya. Jadi Allah Ta'ala berjanji kat sini bahawa kalau kita buat baik, kecil mana pun,
akan Allah catat kebaikan kita, dan kalau kita buat sejahat, sekecil-kecil kejahatan pun akan dicatat. Jadi dalam 55 hukum ni semua perbuatan kita seharian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi ni ada dam lah. Ni dah dekat putih kan ni. Okey. Dah habis konsep dan jenis hukum. Kita masuk sikit. Tajuk yang kedua. Bab bersuci. Bersuci asas kebersihan. Belum lagi lah. Selepas kita tahu hukum, kita masuk perkara yang paling asas untuk beribadah kepada Allah. Tadilah ibadah yang wajib tadi tu. Atau ibadah yang umum, yang khusus. Kita buat ibadah yang khusus, pertama sekali kita kena bersuci. Apa dia bersuci? Bersuci dari segi bahasa adalah suci dan bersih. Dari segi bahasa, suci dan bersih. Dari segi istilah pula, suci dan bersih daripada hadas dan najis. Ni ada dua lah ni. Ni kan ada dua ni, hadas dan najis. Satu hadas, satu najis. Kita kena bersihkan diri daripada hadas dan najis. Innallah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bersuci dan orang yang sesungguhnya Allah suka orang yang bertaubat. Menyucikan diri dia, bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka orang yang menyucikan dirinya dengan cara membersihkan diri. Taubat ni daripada segala dosa-dosa, al-mutahhirin dari segala najis dan hadas. Jadi Allah suka dua perkara. Satu, orang yang berdosa dia bertaubat. Yang kedua, orang yang kotor dia kena bersihkan diri dia. Okey. Ni nanti. Taharah. Kata taharah ni. Okey, taharah ni iaitu bersuci. Taharah bersuci. Ada dua tadi kan? Ustaz kata dua, satu hadas, satu najis. Hadas ni yang ni lah. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil kita bersuci dia dengan berwuduk. Hadas besar kita sucikan dia dengan mandi. Ini semua kita dah belajar. Kan? Kalau mandi dengan berwuduk ni, dua-dua menggunakan air. Jika tidak ada air, kita boleh tayamum menggunakan debu tanah yang suci. Ini suci daripada hadas. Yang kedua, suci daripada najis. Apa dia suci daripada najis? Ada tiga. Satu najis wafah, satu najis mutawassithah, dan satu najis mughalladhah. Ada tiga jenis najis. Jadi dekat sini kita kena sucikan diri kita. Ada 5 perkara, hadas kecil, hadas besar, najis wafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladhah. Semua kat sini kan? Semua kat sini menyucikan hadas dan menyucikan najis perlu ada alat dia. Ada alat. Apa alat kita nak gunakan untuk bersuci? Kalau hadas kecil berwuduk, alat dia adalah air. Kalau hadas besar mandi, alat dia adalah air. Okey. Menyucikan najis, mukhafafah, mutawassithah, mughalladhah, tiga-tiga menggunakan air. Ustaz, kalau tak ada air? Okey, kalau tak ada air, hadas ni kita ganti dengan tayamum, guna debu tanah. Najis ni kalau tak ada air, jangan guna debu tanah. Salah. Tak boleh. Kau selet, melekat semua. Kalau najis tak ada air, kita guna benda ketat. Kita guna benda
benda kesat. Okey. Jadi kat sinilah alat untuk bersuci ada berapa ni? Alat untuk bersuci ada 4. Pertama, air, tanah, batu ataupun benda kesat. Okey. Alat yang digunakan untuk bersuci daripada najis ialah ada air dan debu tanah. Air digunakan untuk mandi dan berwuduk, manakala debu digunakan untuk bertayamum. Air juga digunakan untuk beristinja dan menyucikan sesuatu yang terkena najis. Batu atau benda kesat yang lain pula boleh digunakan untuk beristinja. Jadi dekat sini, air, tanah, debu tanah, batu ataupun benda kesat. Itu je. Yang lain semua tak boleh. Itu je alat untuk bersuci. Jadi air ni dia terbagi kepada 4. Air terbagi kepada 4. Yang pertama air mutlak, yang kedua air mutawassithah, yang ketiga air mutanajjis, yang keempat air mutlak, air musammat. Okey. Air paip juga dianggap sebagai air mutlak kerana air ini bersumberkan satu daripada 7 sumber air. Okey, kat sini yang pertama. Air mutlak terdiri ada 7. Air hujan, air laut, air mata air sungai, air perigi, air embun, air salji. Air apa lagi? Air hujan. Sama. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air perigi. Yang kelima, air mata air. Yang keenam, air embun. Yang ketujuh, air salji. Ini 7 jenis air yang kita boleh gunakan untuk berwuduk. Nama dia air mutlak. Okey. Tanah, guna debu tanah yang suci yang tidak bercampur dengan najis ataupun benda-benda lain. Batu ataupun benda kesat untuk diistinja. Kalau tak ada air, kita buang air besar, buang air kecil. Tak ada, ni lah contoh batu, daun kering, tisu. Ni contoh-contoh gambar ni, gambar untuk istinja. Okay. Sampai situ saja. Sampai sini je dulu. Ada pertanyaan tak? 3 orang ni. Tengku Azril, Azri dan Adam. Ada pertanyaan ke tidak ada? Tak ada cikgu. Alhamdulillah. Semua faham. Azril, Tengku Azril. Dah makan ke belum? Okey. Baiklah. Jadi, hari ni kita ulang kaji. Belum makan? Ada nak dimakan ke tak? Okey. Hari ni sampai sini dulu. Kita punya ulang kaji, kita punya pembelajaran, kita punya ulang kaji pelajaran yang awal tahun itu. Jadi selepas ni nanti tak bagi link satu soalan. Okey, nasi lemak satu. Awak teacher naik sekali Okey, lepas ni nanti Ustaz bagi link untuk quiz. Jawab ada 20 soalan. Siapa-siapa nanti semualah dalam grup tu jawab link tu untuk pembelajaran hari ini. Okey. Ada pertanyaan tak setakat ni? Ada pertanyaan ke tiada? Tidak ada. Kasih Nur Insyirah. Alhamdulillah. Ada pun kasih masuk. Ingat tak ada tadi. Kasih seorang je. Kasihan betul. Kasih seorang je masuk hari ni. Perempuan. Okey, tak apalah. Nanti link quiz tu nanti kongsi so siapa-siapa kawan-kawan ke jawab sekali. Ustaz dah siapkan ada 20 soalan berkaitan tajuk yang kita bincangkan hari ini. Tajuk Taharah dengan air. Adalah sikit masuk bab air. Ada sikit masuk bab air. Air mustamal, air mustakmal, air mutlak.
Jadi lepas ni saya harap banyaklah yang jawab. Ada pertanyaan lagi? Kalau tak ada, ada lagi 20 minit untuk pukul 12. Satu soalan, 1 minit. Satu soalan, 1 minit, boleh jawab. Kalau tak ada, Ustaz ucapkan terima kasih kerana sudi berbual dengan Ustaz. Kan, sudi masuk kelas Ustaz, walaupun ada 3 orang, 4 orang je. Alhamdulillah, Ustaz ucapkan ribuan terima kasih. Sama-samalah kita menjaga diri daripada ancaman penyakit wabak COVID-19. Duduk rumah, kalau ada hal penting keluar, pakai pelitup muka separuh kalau keluar rumah, jaga sosial, dan yang paling penting jangan lupa menunaikan solat. Kerana solat itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala menerima sahaja apa-apa doa kita, dia mengabulkan. Dan yang paling penting, ketika solat tadi, kita doa semoga Allah tarik balik semoga Allah tarik balik wabak-wabak penyakit COVID, dan kita boleh sekolah seperti biasa, kerana Ustaz dah rindu sekolah, dah rindu anak-anak murid. Rindu nak sebat Tengku. Tengku ni lama tak jumpa ni. Ni mana budak gelap tu? Arafat. Yasir Arafat. Kan? Lama lagi kan kamu nak masuk sekolah. Nak masuk sekolah 20 Mac. Tahun 2 tahun depan 20 Mac. Oh, ada 5 bulan cuti. Pening. Bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3. 4 bulan cuti. Okey? Nah, nanti tahun depan kita belajar online masuk bab tingkatan 2. Jadi grup nanti siapa yang belum masuk grup, join sekali lah grup Ustaz ni. Okey, itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat. Selamat apa tak tahulah. Assalamualaikum.